Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengetahuan asas, maksud serta fungsi sutera saring. Sutera saring ini bermaksud cetakan yang menggunakan jaringan beranyam bagi menyokong stensil ketulan dakwat. Stensil ini diletakkan membentuk kawasan yang terbuka yang memindahkan dakwat dan bahan cetakan yang lain yang boleh ditekan melalui saringan sebagai gambar yang jelas pada sesuatu substrat. Satu bilah ataupun bilah yang berspan disapukan melintasi saringan stensil. Pengetahuan asas, cetakan saring ini merupakan kaedah stensil bagi menghasilkan cetakan pada skrin polister atau saringan halus yang lain dengan bahagian kosong yang disalut dengan bahan tidak telus dan dakwat dipaksa melalui bukaan saringan dengan bilah pengisi atau span pada permukaan yang dicetak semasa sapuan berspan. Sebelum itu, sutera saring ini juga dikenali sebagai serigrafi ataupun cetakan serigraf. Ia boleh mencetak lebih daripada satu warna, sebagai contohnya warna yang berbelang dan sebagainya. Screen printing ni ataupun sutera saring ni dikenali sebagai teknik jaringan. Ia berfungsi untuk diaplikasikan ke atas apa sahaja jenis permukaan dan media, tetapi bukanlah fabrik, kain dan contohnya seperti yang boleh apply seperti kayu, kertas, kotak, buku, gelas, plastik, pensel pun boleh. Seterusnya, sejarah dan perjalanan sutera saring sehingga ke hari ini. Cetakan sutera saring ini sering dikatakan sebagai cetakan serigrafi. Nama ini berasal daripada bahasa Latin iaitu seri, dan perkataan dari bahasa Greek iaitu grapos yang bermaksud melukis ataupun menulis. Pada zaman dahulu, penggunaan sutera saring ini adalah sebagai bahan untuk dijadikan cetakan. Namun setelah zaman semakin moden, ia telah digantikan dengan penggunaan bahan sintetik. Bahan ini lebih mudah dan mempunyai ketahanan dalam menghasilkan sesuatu karya. Sutera saring ini yang pertama dijumpai di negara China semasa zaman dinasti Song, manakala di negara Jepun dan negara-negara Asia yang lain pula telah menggunakan teknik cetakan ini dan memajukan kraft dengan menghasilkan cetakan blok dan lukisan tangan. Cetakan ini diperkenalkan secara meluas di negara barat Eropah dari Asia pada akhir tahun 1700. Walaupun ia diperkenalkan secara meluas, tetapi cetakan ini tidak mendapat sambutan. Cetakan sutera saring yang pertama ni dilindungi patent dalam English oleh Samuel Simon pada tahun 1907. Pada asalnya ia telah digunakan untuk mencetak kertas dinding yang berharga. Ia mencetak di atas lina, sutera dan juga fabrik-fabrik yang lain. Percetakan atau pengkarya cetakan di barat biasanya bersifat menyendiri. Ia suka mempertahankan diri dan tidak suka menyebarkan rahsia-rahsia cara perbuatan tu kepada orang lain. Manakala pada tahun 1910, Percetakan ini telah mula melakukan perubahan besar dengan menggunakan bahan fotoreaktif kimia dan menggunakan cahaya aktinit untuk mengaktifkan uraian silang atau sifat-sifat kimia yang keras seperti kalium, natrium, amonia
chromate. Selepas itu, bahan ni dikromat dengan perekat dan sebatian gelatin. Pada masa itu, pengkarya seperti Roberts, Charles Peter and Edwin Owens telah mula belajar dan dia mencuba dengan bahan kimia akromik emulsi ni dengan dam terpeka garang asid untuk mensterilkan fotoreaktif. Okey. Lepas tu mereka bertiga ni telah berjaya membuktikan dan telah merevolusikan perdagangan industri percetakan skrin ni dengan memperkenalkan foto industri yang menggambarkan stensil. Walaupun penerimaan kaedah ini telah mengambil masa yang agak lama, tetapi cetakan ni lebih tertumpu kepada sensitiviti yang lebih jauh dan juga lebih selamat dan kurang penggunaan bahan kimia seperti toksin yang terhasil yang akan mengakibatkan bichromatous. Pada tahun 1928, Jose Ulano dia telah mengasaskan industri pembekal kimia Ulano. Beliau ni telah mewujudkan satu kaedah penanggalan warna, iaitu bahan stensil ni dia akan memotong bentuk. Selepas itu kawasan-kawasan yang hendak dicetak akan dibuang dan menghasilkan karya stensil skrin yang syak dan tepat. Pada tahun 1900, cetakan Sutosari ni dia telah mendapat sambutan yang sangat-sangat baik dan diangkat oleh seniman-seniman sebagai satu ekspresis. Selepas itu, cetakan ini semakin popular, sama ada dalam seni halus ataupun dalam percetakan secara konvensional. Pada tahun 1930, sekumpulan seniman telah menubuhkan Nasional Serigrafi Sosial dan mencipta perkataan serigrafi supaya hendak membezakan permohonan artistik seni cetakan saring daripada kegunaan dalam proses industri. Okey, selain itu cetakan Sutosari ini telah menjadi satu kesenian kebudayaan yang penting yang dapat dilihat menerusi filem poster, sampul album, risalah, kemeja, periklanan dan lain-lain.